menjadi imam, dan kali ini kita membincangkan tentang bacaan solat zuhur dan juga asar. Bagi yang ada kitab boleh buka muka surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Allahumma dfa'anna al-waba' wal ghala wal riba wal zina wal mihan was su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassatan wa an sa'ir biladil muslimina 'amatan ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه لله تعالى. اللهم رضنا بقضائك وصبرنا على بلائك wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima segala takdir-Mu, jadikan kami sabar dalam menerima ujian-Mu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-Mu. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sekali lagi kita dipertemukan dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan oleh rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat, Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang. Untuk musim yang ketiga, kita menggunakan sebuah kitab Al-Wasiyatu bi Ba'di Sunanus Shibhil Mansiyah, susunan Dr. Haifa binti Nasir bin Abdullah Ar-Rashid, Profesor Madya di Jabatan Akidah dan Doktrin Kontemporari di Fakulti Usuluddin, Universiti Islam Muhammad Ibn Saud di Riyadh. Dan buku ini diterjemahkan ke bahasa Melayu bertajuk 100 Sunnah Rasulullah yang dilupakan. Buku ini setebal 322 halaman dan disusun dalam 18 bab yang berbeza. Dan kita masih dalam bab yang kelima, iaitu pelbagai sunnah yang berkaitan dengan solat. Minggu lepas kita membahaskan tentang bacaan solat. Muka surat 49. Sebagaimana yang kita maklum, minggu lepas kita khusus membahaskan tentang solat subuh, yang mana sudah menjadi satu sunnah Nabi SAW. Baginda kalau semayang fardu, Nabi suka membacakan surah-surah tiwalul mufassal ataupun mufassal yang panjang, bermula dari surah Qaf sampai kelah surah An-Naba. Dan kita dah lihat hadis-hadisnya minggu lalu, kebiasaannya Nabi membaca surah At-Tur ada 49 ayat, surah Muhammad ada 38 ayat, surah Al-Mursalat ada 50 ayat, surah Al-Anfal ada 75 ayat, dan yang paling Nabi gemar surah Al-A'raf 206 ayat. Dan kita lihat minggu lalu kadar bacaan baginda Nabi dalam sembahyang subuh sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis. Sebagaimana kata Amr bin Harith radhiyallahu anhu, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul fil fajri idza syamsu kuwirat. Nabi membaca surah At-Takwir. Surah At-Takwir ini dia 29 ayat, juzuk yang ke-30. Dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim ada masa Nabi membaca surah Waqiah, ini 96 ayat. Ada masa membaca surah Al-Mu'minun 118 ayat. Ada masa membaca surah At-Tur, ini lebih kurang 49 ayat. Surah Ar-Rum 60 ayat.
Dan Nabi membaca juga surah Yasin 83 ayat. Dan yang paling masyhur kata para sahabat membaca surah As-Saffat 182 ayat. Walaupun jumlahnya banyak, tapi kata para sahabat surah As-Saffat 182 ayat itu biasa saja bagi kami zaman itu. Minggu ini insya-Allah kita akan masuk lagi membincangkan apakah yang Nabi baca di dalam solatnya ketika menjadi imam. Dan kali ini kita membincangkan tentang bacaan solat zuhur dan juga asar. Bagi yang ada kitab boleh buka muka surat 57. Kalau sempat kita akan pergi juga bincangkan solat-solat maghrib dan isyak kalau sempat. Baik, bacaan solat zuhur dan asar. Kita bacakan hadisnya, ada beberapa hadis. Muka surat 58 hadisnya daripada Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atayn al-awwal ulayaini min salati zuhri bi Fatihatil Kitab wa surataini. Wa kana yutawwilu fil ula wa yuqassiru fi thaniyah. Wa yusmi'ul ayata ahyanan wa kana yaqra'u fi salatil 'ashr bi Fatihatil Kitab wa surataini. Wa kana yutawwilu fil ula min salati subhi wa yuqassiru fi thaniyati. Nabi SAW membaca Al-Fatihah dan 2 surah pada 2 rakaat pertama solat zuhur. Pada rakaat pertama baginda memanjangkan bacaan dan pada rakaat kedua baginda membaca pendek. Kadang-kala baginda membaca Al-Fatihah dan 2 surah dengan bacaan yang kuat ketika solat asar. Ini jarang-jarang kita dengar ya, baca kuat ketika, nanti saya akan terangkan. Baginda memanjangkan bacaan pada rakaat pertama solat subuh dan baginda memendekkan bacaannya pada rakaat kedua. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Ini hadis pertama. Kemudian hadis seterusnya daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kunna nahziru qiyama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi zuhri wal asri. Fahazarna qiyamahu fi rak'atainil ulayaini min az-zuhri qadri qira'ah alif lam mim tanzil, yani as-sajadah. Wa hazarna qiyamahu fil ukhrayaini qadru nisfi min dhalika. Wa hazarna qiyamahu fi rak'atainil ulayaini min al-'asri ala qadri qiyamihi fil ukhrayaini min az-zuhri. Wa fil ukhrayaini min al-'asri ala nisfi min dhalik. Walam yadhkur Abu Bakri ay ibnu Abi Syaibah fi riwayatih alif lam mim tanzil wa qala qadra 30 ayah. Para sahabat mengatakan kami mengandaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri lama dalam 2 rakaat pertama solat zuhur seukuran baginda membaca alif lam mim tanzil, iaitu surah As-Sajadah. Dan kami andaikan baginda berdiri lama pada 2 rakaat terakhir seukuran setengahnya. Lamanya berdiri dalam 2 rakaat pertama solat asar pula seukuran baginda berdiri lama di 2 rakaat terakhir solat zuhur. Dan pada 2 rakaat terakhir solat asar seukuran setengahnya. Abu Bakar atau anak Ibnu Abi Syaibah dalam periwayatannya tidak menyebut alif lam mim tanzil. Dan mereka berkata sekitar 30 ayat. Hadis Muslim, Abu Daud dan Ibn Khuzaimah. Bayangkanlah Nabi sembahyang zuhur baca 30 ayat. Panjang. Ini ada satu riwayat yang ketiga, muka surat 60 daripada Abu Sa'id. Ini tara mana Nabi panjang sembahyang zuhur. Ya? Kata Abu Sa'id Al-Khudri ketika beliau ditanya oleh Qaza'ah mengenai solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, "Kanatiz zuhru tuqam fayantaliqu ahaduna ila al-baqi' fayaqdi hajatuh thumma ya'ti ahlahu fayatawadda thumma yarji'u ila al-masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rak'atil ula." Kata Abu Sa'id, pernah masa sembahyang solat zuhur didirikan, mana orang dah qamat, Nabi dah takbir, tiba-tiba ada salah seorang di antara kami pergi membuang hajat. Pergi ke mana? Dia pergi ke Baqi'. Ahaduna ilal Baqi'. Pergi ke Baqi'. Bagi yang perempuan tuan-tuan yang kerap ke Masjid Nabawi, boleh bayanglah Baqi' dengan Masjid Nabawi yang asal itu, yang kubur hijau itu, jadi lebih kurang dalam 300 meter begitulah.
Jadi dia pergi ke bakit membuang hajat. Summa ya'ti ahlahu. Kemudian dia balik ke rumahnya, fayatawadda, ambil air sembahyang di rumah. Summa yarji'u ilal masjid. Dia balik semula ke masjid dan ketika itu Nabi fi raka'atil ula, masih pada rakaat pertama. Itulah tara panjangnya Nabi baca. Mana Muhammad ni tadi sempat keluar, buang air kecil, balik rumah, ambil air sembahyang, datang sebelum masjid, Nabi masih rakaat pertama. Kita boleh agaklah berapa Nabi punya panjang bacaan. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang keempat dari Jabir bin Samurah katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra fi dhuhri wal laili idza yaghsha wa fil asri nahwa dhalika wa fi subhi atwalu min dhalika. Kata dia ketika sembahyang Zuhur Nabi membaca wal laili idza yaghsha, surah Al-Lail. Surah Al-Lail ni 21 ayat. Dia duduk juzuk ke-30. Dan ketika asar, Nabi membaca surah yang sama. Dan ketika subuh, lebih panjang lagi. Hadis Muslim dan Abu Daud. Hadis kelima masih dari Jabir dalam redaksi At-Tayalisi. Anna Nabi SAW kana yaqra'u fi zuhri bi sabbihisma rabbikal a'la wa fihi wa syamsi wa duhaha wa nahwiha. Wa yaqra'u fi subhi bi atwala min zalika. Ketika zuhur, Nabi SAW membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, yakni surah Al-A'la. Surah Al-A'la ni 19 ayat, juzuk 30. Ibnu Khuzaimah dan padanya ada redaksi Wasyamsi wa duhaha. Ada satu lagi pandangan, surah Asy-Syams. Surah Asy-Syams ni juzuk 30 juga, 15 ayat. Dan yang seumpama dengannya dan ketika subuh dengan bacaan yang lebih panjang lagi. Hadis daripada Ibnu Khuzaimah. Hadis ke-6 daripada Buraidah Al-Aslami radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri bi idzas samaa'u syaqqat. Ketika zuhur Nabi membaca surah Al-Insyiqaq dan surah yang seumpama dengannya. Al-Insyiqaq ini pun juzuk 30, 25 ayat. Mana Nabi average dia 20, 25, 19, 20, 25 begitulah. Ini hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Hadis yang ketujuh. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, annahum kanu yasma'una minhun naghmata fi dhuhri bi sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah. Kata Anas, para sahabat mendengar suara Nabi membaca Sabbihisma Rabbikal A'la. Sabbihisma Rabbikal A'la ni 19 ayat. Dan hal ataka hadithul ghashiyah. Ni 26 ayat. Ni semua juz 30. Ketika solat zuhur. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Timbul perbahasan di kalangan ulama. Macam mana sahabat-sahabat boleh tahu Nabi baca apa? Kan zuhur baca slow. Ini timbul perbahasan. Dia tahu mana Nabi baca itu, baca ini. Terutama bila hadis daripada Anas bin Malik ini. Annahum kanu yasma'una minhu. Sahabat mendengar Nabi membaca ketika sembahyang zuhur. Sabbihisma rabbikal a'la. Baik, ini perlukan keterangan. Perkara bacaan kuat ataupun slow ini dibincangkan oleh para ulama. Dia ada juga hadis yang lain disebutkan dalam Sahih Muslim daripada redaksi Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fayaqra'u fi dhuhri wal 'asri fi rak'atainil ulayaini bi Fatihatil Kitab wa suratain. Nabi pernah sembahyang bersama kami. Masa sembahyang zuhur dan asar, Nabi baca Fatihah dan dia ada baca 2 surah pada rakaat yang pertama. Wa yusmi'unal ayata ahyanan, dan sekali-sekala baginda mendengarkan bacaan yang Nabi bacakan. Ahyanan, ada kadang-kadang. Wa kana yutawilu raka'atal ula min adh-dhuhri wa yuqassiru thaniyata wa kadzalika fi subhi. Dan
Ada masanya Nabi memanjangkan bacaan pada rakaat pertama ketika sembahyang Zuhur dan memendekkan bacaan pada rakaat yang kedua, dan begitu juga Nabi buat pattern yang sama ketika sembahyang subuh. Rakaat pertama panjang, rakaat kedua pendek. Yang kita boleh garis bawahkan adalah perkataan para sahabat, wa yusmi'unal ayatan ahyana. Sekali-sekala kami mendengar ayat-ayat yang Nabi baca. Mana bukanlah kerap, sekali-sekala. Ini menunjukkan, kata para ulama, bahawa ini merupakan keterangan bahawa boleh kita menguatkan suara ketika sembahyang Zuhur dan Asar. Boleh, tak jadi masalah. Dan ini juga menunjukkan bahawa israr ni menyorokkan suara, mensirkan, merahsiakan bacaan, bukanlah menjadi syarat sah sembahyang. Artinya sembahyang Zuhur nanti atau sembahyang Asar, imam nak baca kuat, tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Cuma mencari adat. Dan orang akan pandang kita semacam. Apa sebab? Sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Fathul Alam, bahawa Nabi SAW dulu dia membaca Al-Quran ni secara jahar, secara terang dalam semua sembahyang. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Masa di Mekah lagi. Tapi implikasinya adalah orang-orang Mekah, musyrikin Mekah, dia dengar bacaan itu, dia kutuk. Dia hina Allah, dia hina Nabi. Maka Allah turunkan ayat, wala tajhar bisalatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Jangan kamu menguatkan suaramu dalam sembahyang dan janganlah engkau merendahkan sangat dan carilah jalan tengah antara keduanya. Ini dalam surah Al-Isra ayat 110. Jadi Allah pesan pada Nabi, wala tajhar bisalatika, jangan tinggikan suara dalam sembahyang. Maknanya jangan keraskan bacaan sehingga orang-orang kafir musyrikin Mekah mendengar bacaan dalam sembahyang Zuhur, sembahyang siang lah kita panggil, sembahyang siang kamu. Wala tukhafit biha, janganlah terlampau rendah sangat key-nya sampai orang tak boleh dengar langsung. Maknanya sederhana saja. Wa batari baina zalika sabila, carilah di antara itu jalan tengah, ngam-ngam saja. Ada satu riwayat yang lain pula menyebutkan, perintah ini hanya berlaku ketika awal-awal berada di Mekah saja ketika itu. Tapi lepas daripada itu mereka membaca kuat. Ada pelbagai pendapat lah tentang persoalan ini. Mungkin ada orang tanya pula, macam mana pula kita sembahyang-sembahyang yang lain waktu siang ni boleh pula dikuatkan? Sebagai contoh, kita sembahyang raya misalnya, atau sembahyang Jumaat, sembahyang istisqa. Itu kan baca kuat juga walaupun siang. Jawapannya kerana solat-solat itu hanya disyariatkan di Madinah selepas hijrah. Yang mana selepas daripada hijrah, orang Islam dah ada kerajaan, dah ada kekuatan, ada daulah, ada kuasa. Jadi mereka baca kuat. Jadi pengamalan membaca slow itu dulu. Kemudian dia baca yang kuat kemudian. Jadi ada masa slow, ada masa kuat. Jadi huraian sebab musabab dijaharkan atau disirkan bacaan ini, dia masuk dalam bab israr wal jahar, bab menyembunyikan dan mengeluarkan suara. Ada satu huraian dalam kitab Hasyiatul Jamal disebutkan, hikmatul jahri fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi annahu lamma kana lailu mahallal khalwati wa yatibu fihi samaru. Hikmah membaca keras atau membaca kuat ataupun membaca perlahan pada waktu sembahyang adalah kerana ianya kalau waktu malam, dia adalah waktu kita bersendirian dan waktu yang tepat untuk kita mengadu dan bermunajat. Jadi suara elok dikeluarkan. Kita rasa kita mengadu. Alhamdulillahirabbilalamin. Kita rasa mengadu.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau sembahyang isyak tengah malam misalnya ada perasaan bermunajat. Dan kerananya itulah syariat menetapkan bacaan kuat dilakukan pada waktu malam untuk menampakkan nikmatnya munajat seorang hamba. Bukan malam sajalah, waktu gelap. Maghrib, isyak, subuh. Subuh lagi rasa munajat. Syuri'al jahru fihi izharan lilladzati munajatil abdi li rabbih wa khussu bil awlayaini linashatil musalli fihima. Dan diperlakukan solat ini juga untuk memberi kesemangatan, memberi semangat kepada orang yang sedang menjalankan solat-solat waktu gelap ini. Adapun siang, wan naharu lamma kana mahalla syawaghili wal ikhtilati bin nasi tulibal israru li'adami salahiyatihi litafarrughil lil munajati. Waktu siang adalah waktu bekerja. Waktu kita bergaul dengan orang ramai. Maka disyariatkan membaca perlahan kerana waktu siang nak bermunajat kepada Tuhan itu dia tak ada jiwa sangat. Sebab kita sibuk. Telefon kita pun berbunyi, WhatsApp masuk. Jadi kita punya konsentrasi untuk bermunajat kurang. Jadi duduk diam-diam sudahlah, baca slow-slow. Wa alhaqqa subha bi salati lailati di anna waqtahu laisa mahalla li syawaghil adatan. Dan sama juga waktu subuh disamakan dia dengan waktu maghrib serta isyak kerana umumnya di waktu ini pun orang belum disibukkan dengan aneka pekerjaan. Jadi kalau orang tanya boleh tak nak baca sembahyang Zuhur dan juga Asar ni bacaan yang kuat? Boleh, tak ada masalah, tetapi orang akan pelik dengan kita. Yalah, sunnah Nabi ni sekarang kalau buat semua orang pelik. Gosok gigi pakai kayu sugi orang pelik. Semayang pakai kasut orang tuduh kita gila. Semua sekarang dah nak kiamat, apa juga sunnah Nabi orang akan kata kita gila. Tuan-tuan semayang rapat pun orang kata gila sekarang ni. Awak ni gila ke? Tuan-tuan jumpa orang bersalah, orang kata kita anti vaksin. Sekarang ni dia apa juga sunnah yang kalau kita buat orang akan kata kita gila. Ni memang tanda kiamat betul lah. Orang yang tak ikut sunnah tu yang bagus. Sekarang ni lah, sekarang ni. Sambung lagi hadis, muka surat 62. Hadis yang ke-8 daripada Imran bin Husain. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla zuhra faja'ala rajulun yaqra'u bi sabbihi isma rabbikal a'la. Falamman sarafa qala ayyukum qara'a aw ayyukumul qari'. Faqala rajulun ana. Faqala faqad zanantu anna ba'dakum khalajaniha. Kata Nabi, kata Imran bin Husain, Rasulullah SAW salat Zuhur. Lalu Nabi pun membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Ini ada 19 ayat lah. Bila Nabi selesai membaca, Nabi selesai sembahyang, Nabi tanya, siapa antara kamu tadi yang membaca? Jawab seseorang, saya. Maka Nabi bersabda, saya fikir ada sebahagian kamu telah mengganggu bacaanku. Kerana Rasulullah juga membaca surah tersebut. Hadis Muslim. Maksudnya baca kuat lah. Jadi sahabat pun dia lebih kurang budak-budak kafar juga kadang perangainya. Imam baca, dia pun sama baca juga. Kita Fatihah ada, ialah budak-budak belajar. Tak nak marah. Anak cucu kita pun sama. Kita jadi imam, dia ikut pada mula sampai habis. Nak baca surah yang dia pun hafal. Qul huwallahu. Dia pun sama. Ahad. Allahus samad. Dia pun sambung je. Jadi sahabat pun ada juga ada PM gitu. Nabi baca, dia pun sama geli baca belakang. Sabbihisma rabbikal a'la. Nabi pun tegurlah, awak ni mengacar sungguhlah aku nak sembahyang. Artinya bacaan tu dengar oleh sahabat. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-9 daripada Jabir bin Samurah. Kana yaqra'u fi zuhri wal asri bi was-sama'i dzatil buruj wa was-sama'i wat-tariq. Ketika solat zuhur dan asar, Nabi SAW membaca was-sama'i dzatil buruj. Ini ada 22 ayat, juzuk ke-30. Dan membaca surah At-Tariq, was-sama'i wat-tariq. Ini ada 17 ayat.
Ini pun juzuk 30. Dalam masalah ini kita boleh mencontohi Nabi dan pendapat para tabi'in. Huraian secara panjang lebar dapat dilihat dalam beberapa kitab Al-Musannaf, karya Abdul Razak dan Musannaf karya Ibnu Abi Syaibah. Selesai Zuhur dan Asar. Jadi terpulanglah pada kita, kalau dapat melaksanakannya, dapat lakukanlah. Kita pindah kepada bacaan solat maghrib. Muka surat 64. Ini banyak bacaan solat ni. Bacaan Nabi ketika sembahyang Jumaat, tak jumpa lagi. Banyak lagi bacaan-bacaan. Bacaan solat maghrib. Hadis pertama daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an katanya, Inna Fadli sami'athu wa huwa yaqra wal mursalati urfa faqalat ya bunay wallahi laqad zakartani bi qira'atika hadhihi surata innaha la akhiru ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u biha fil maghrib. Kata Ibn Abbas, Fadli mendengar Ibnu Abbas membaca wal mursalati urfa, lalu dia pun berkata, wahai anakku, demi Allah, bacaanmu terhadap surah ini mengingatkan bacaan yang terakhir aku dengar daripada Rasulullah SAW yang dibaca oleh Nabi ketika solat maghrib. Wal mursalati urfa ini 50 ayat. Juzuk 29. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Ibn Hajar dalam Fathul Bari, ketika sihat, Nabi membaca surah yang lebih panjang daripada Al-Mursalat. Namun ketika sakit, baginda memuncak, baginda meringankan bacaannya dengan bacaan yang lebih pendek, iaitu Al-Mursalat juga, tapi pendeknya pendek, tak sepenuhnya. Daripada Jubair bin Mut'im katanya, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bit-tur. Ketika solat maghrib, saya mendengar Nabi membaca surah At-Tur. At-Tur ini pun 49 ayat. Dia juzuk ke-27. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Menurut Ibn Hajar dalam Fathul Bari, saya belum pernah melihat satu hadis marfu' pun yang menjelaskan bahawa bacaan ketika solat maghrib adalah surah-surah mufassal yang paling ringkas. Di nota kaki nombor 13, tuan-tuan perempuan baca sendiri. Nota kaki ni muka surat 320. Ada banyak nota kaki di sana, boleh baca lah. Dia buku berkualiti kena ada nota kaki. Buku tak ada nota kaki, tak payahlah baca. Mana orang tu menulis main-main. Yang ketiga, dari Marwan bin Hakam katanya, Qala li Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ma laka taqra'u fil maghrib biqisarin waqad sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bi tulal tuliyin. Zaid bin Thabit berkata kepadaku, iaitu berkata kepada Marwan, mengapa ketika maghrib engkau membaca surah-surah pendek? Padahal aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca tulal tulin bi tulat tuliyin, yakni dua surah terpanjang antara yang panjang. Ini hadis Bukhari dan Abu Daud. Apa dia surah yang tuliyin ni? Jawapannya ada pada hadis yang akan datang. Dikatakan Marwan bin Hakam bertanya kepada Zaid, qultu wa ma tuliyin? Qala Al-A'raf. Apakah surah tuliyin ini? Itulah dia surah Al-A'raf. Berapa panjang surah Al-A'raf? 206 ayat. Ni Nabi baca, kata Marwan. 206 ayat, dia juzuk ke-8, masuk sikit ke juzuk ke-9 surah ni. Menurut Ibn Hajar dalam Fathul Bari, ulama bersepakat bahawa yang dimaksudkan dengan istilah At-Tulail adalah surah Al-A'raf. Menurut beliau, ulama-ulama sependapat bahawa kadang-kala Rasulullah memanjangkan bacaan dalam solat maghrib untuk memberi penjelasan bahawa perkara itu dibolehkan. Dan juga sebagai pengajaran untuk tidak memberatkan makmum. Mana ada masa panjang, ada masa pendek. Dalam hadis Jubair bin Mut'im, tidak ada penjelasan yang menyatakan bahawa Nabi melakukannya secara terus-menerus. Melalui hadis Zaid bin Thabit pula, bacaan panjang dikatakan dilakukan terus-menerus dalam solat maghrib. Pendapat ini diambil apabila Zaid menegur Marwan yang terus-menerus membaca surah mufassal yang ringkas, yang ini surah-surah pendek. Dan Marwan tidak membantah teguran Zaid kerana dia tahu
Nabi pun melakukannya. Bagaimanapun, Zaid tidaklah bermaksud agar Marwan terus-menerus membaca surah yang panjang. Dia hanya bermaksud agar surah-surah panjang tersebut dijaga sebagaimana dilakukan oleh Nabi. Ini boleh rujuk dalam kitab Fathul Bari. Menurut Ibnu Hajar, dua hadis ini memberi penjelasan bahawa sunat membaca surah-surah yang panjang. Menurut beliau lagi, melalui hadis-hadis Bukhari, terdapat 3 bacaan yang berbeza ketika solat maghrib. Antaranya surah Al-A'raf yang merupakan antara 7 surah yang terpanjang. Kemudian surah At-Tur, At-Tur ni 49 ayat. Bagi kita panjanglah, bagi Nabi ni pendek saja. Yang merupakan surah mufassal yang panjang. Dan juga surah Mursalat yang merupakan surah mufassal yang sederhana. Mursalat ni 50 ayat. Selesai. Hadis yang keempat dari Aisyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi salatil maghrib bi suratil A'raf farraqaha fi rak'atain. Dalam salat maghrib Nabi membaca surah Al-A'raf untuk 2 rakaat. Dia bagi 2 lah. Maknanya 206 ayat sembahyang maghrib bagi 2. Bayangkanlah, panjang. Menurut Ibn Khuzaimah dalam sahihnya, beliau pernah mendengar Ahmad bin Nasr Al-Muqri mengatakan, saya teringin untuk membaca surah Al-A'raf ketika maghrib. Demikianlah amalan Nabi SAW, para sahabat dan juga tabi'in ketika di rumah maupun ketika dalam perjalanan. Pendapat daripada mereka ini boleh dilihat dan dirujuk dalam kitab Musannaf Abdul Razak dan Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ada catatan penting di bawah, muka surat 67. Abu Daud dalam kitab Sunannya berpendapat bahawa membaca surah-surah panjang ketika maghrib sudah pun dihapus, yakni tidak berlaku lagi. Ibnu Daqiq Id pula mengetengahkan pendapat supaya membaca surah-surah yang ringan sahaja. Anda sendiri boleh melihat ujah dan bantahannya dalam Fathul Bari. Jadi untuk maghrib memang tradisi kita baca pendek. Jadi tuan-tuan kalau datang sembahyang jemaah di Masjid Surau, memang biasa baca pendek. Soalah kutuk imam. Benda ina a'tayna, aku tidak, dia memang gitu. Boleh je kau mau bawa surah Al-A'raf, takut tuan-tuan tak dan beli kat bazar Ramadan ke, tak dan nak pergi uptown, tak dan, panjang sangat. Sebab itu tentang bacaan semayang ni saya nak kongsikan kepada muslimin muslimat dan para penonton. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah. Dia ni banyak menyusun bacaan zikir-zikir, ratib apa semua. Bagus kalau kita boleh ambil pandangan perkongsian dia. Ni orang-orang alim semua ni. Kalau kita rujuk kitab Tathbitul Fuad, mana kitab pengukuhan hati, ataupun kitab Ghaitul Qasad wal Murad, dan juga beberapa karya-karya beliau yang lain, dia dah kaji banyak. Jadi dia buatkan jadual apa surah yang molek imam baca ketika sembahyang. Ini bagus. Dia dah tengok banyak dan disusunkan. Dan ada satu jadual yang dibuat oleh cucu dia, Al-Habib Ali bin Isa bin Abdul Qadir Al-Haddad. Dia susunkan. Ini tidak kata wajib. Tapi kita bila baca hadis-hadis ni, kita pun jadi, mana satu pening lah ustaz nak baca ni, kena baca ni. Jadi dia tolong aturkan. Ini kerja orang alim ni, dia aturkan. Untuk sembahyang Jumaat, ni mana yang sempat salin, sempat. Tak sempat, tak apa. Untuk sembahyang Jumaat, dia beza. Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Lain-lain bacaannya. Kata dia untuk sembahyang hari Jumaat, kita mulakan dengan sembahyang subuh. Rakaat pertama adalah surah As-Sajadah. Alif Lam Mim Tanzil. Alif Lam Mim Tanzil. Surah Sajadah. Untuk rakaat kedua, Hal Atah. Surah Al-Insan. Ada yang mengadu, saya tak hafal ustaz. Tak apa, ini bukan cerita wajib. Panjang dua-dua ni. Kalau tuan-tuan hafal 2 surah ni, automatik tuan-tuan layak jadi imam masjid. Automatik. Sebab ramai imam tak hafal apa surah ini. Terpaksa buat sebesar-besar alam Quran tanpa depan dinding. Besar atas mozaik baca ramai-ramai. Memang championnya boleh hafal ni. Kemudian kalau sembahyang Jumaat, mana sembahyang Zuhur dia lah, kita panggil sembahyang Jumaat. Rakaat pertama, membaca surah Al-Jumu'ah. Berapa ayat tu tak kira lah.
Dan rakaat kedua membaca surah Munafiqun. Itu tak kira berapa ayat, silakan ikut kederat makmum kita. Untuk sembahyang Asar, rakaat pertama bacalah Alam Nashrah. Ini ramai orang hafal. Rakaat kedua, Idza jaa nasrullah wal fath. Ini pun ramai orang hafal. Surah An-Nas. Untuk sembahyang Maghrib hari Jumaat, rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua paling mudah, Qul huwallahu ahad. Untuk sembahyang Isyak, rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua Hal ataka hadis surah Al-Ghasyiyah. Itu baru hari Jumaat. Untuk hari Sabtu, sembahyang subuh, rakaat pertama wal laili idza yaghsha surah Al-Lail. Rakaat kedua wadduha wal laili idza saja. Kemudian sembahyang Zuhur hari Sabtu. Rakaat pertama wal adiyati dhabha surah Al-Adiyat. Rakaat kedua Al-Qari'ah mal Qari'ah. Main Zuhur. Sembahyang Asar hari Sabtu. Rakaat pertama Alhaakumut Takatsur. Ramai hafal. Sembahyang Asar rakaat kedua hari Sabtu Wal Asr. Ini ramai lah hafal. Hari Sabtu sembahyang Maghrib rakaat pertama Qul a'udzu birabbil falaq. Hari Sabtu sembahyang Maghrib rakaat kedua Qul a'udzu birabbin nas. Hari Sabtu sembahyang Isyak rakaat pertama wadduha wal laili idza saja. Hari Sabtu sembahyang Isyak rakaat kedua Alam nashrah laka sadrak. Selesai hari Sabtu. Hari Ahad sembahyang subuh rakaat pertama lepas Fatihah was-samaa'i wat-tariq surah At-Tariq. Rakaat kedua wat-tini waz-zaitun. Rakaat kedua sembahyang subuh hari Ahad. Sembahyang Zuhur hari Ahad. Rakaat pertama li'ilafi Quraisy. Ramai apa? Rakaat kedua ara'aital ladzi yukadzibu bid-din surah Al-Maun. Baik. Hari Ahad sembahyang Asar. Rakaat pertama ara'aital ladzi yukadzibu bid-din lagi Al-Maun. Sembahyang Asar hari Ahad rakaat kedua inna a'tainakal kautsar Al-Kautsar. Hari Ahad sembahyang Maghrib rakaat pertama Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil surah Al-Fil. Rakaat kedua li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif surah Al-Quraisy. Hari Ahad sembahyang Isyak rakaat pertama wailul likulli humazatil lumazah surah Al-Humazah. Hari Ahad sembahyang Isyak rakaat kedua alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Selesai hari Ahad. Hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Nak terus ke nak sambung? Teruskan je lah. Ayat ni panjang ni. Tak ada perempuan nak mencatat. Terangkan je lah. Tak apa hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Datanglah sembahyang masjid. Tak pening-pening. Biar imam je baca. Panjang kalau nak urai satu-satu. Saya bagi yang kita duduk rumah je lah. Jarang datang. Orang yang jarang datang. Yang penting para ulama' dia susun lah. Bukan duk saja imam tu. Dia ada bacaan dia. Dia ada etika pun nak dibaca. Cuma kata para ulama' pada malam Khamis, mana malam Jumaat, mana elok asalnya kita baca masa sembahyang Isyak rakaat pertama kita baca Sabbihisma rabbika a'la. Lepas tu kita baca surah Al-Ghasyiyah. Kita boleh gantikan dengan baca Alam nashrah laka sadrak. Kebanyakan Alam nashrah ni boleh gantikan banyak surah yang kita tak tergapai panjang-panjang. Ataupun boleh gantikan Idza jaa nasrullah wal fath. Boleh. Dan kalau Jumaat pagi, ramai orang dia tak hafal surah Sejadah dengan surah Insan ini. Yang mana kita tahu ketika sembahyang subuh nak ikut sunnah Nabi. Seeloknya dia baca Alif Lam Mim Tanzil, surah Sejadah juga Hal Ata 'alal Insan, surah Al-Insan.
Maka boleh kita gantikan dengan Sabbihisma rabbikal a'la, surah Al-A'la, dan juga yang kedua hal ataka hadithun ghasyiyah, surah Al-Ghasyiyah. Boleh ganti. Boleh tak hak lain ustaz? Boleh, tak ada masalah. Apa saja. Ini sekadar nak menjadikan semayang kita ni lain sikit daripada sebelum-sebelum ni. Ada orang tanya, ustaz, saya ni jadi minat nak ikut sunnah Nabi. Keknya saya hafal ni buat duha ke bawah ya. Jadi macam mana saya nak baca panjang ni ustaz? Nak hafal benak sangat lah. Banyak tengok Netflix ni jadi pedoah je otak saya ni. Boleh tak saya baca mushaf? Saya beli hak stand orang orkestra tu, saya letak di depan. Saya letak Quran hak besar meja tu. Saya baca masa saya semayang. Boleh tak ustaz? Baik. Perbahasan tentang membaca mushaf ketika semayang fardu, ini perlu penelitian. Semayang sunat, tak payah cerita, kita semua tahu boleh. Orang semayang tarawih semua baca belakang depan itu, hak mengilai-ngilai baca tu, cuba tak ada mushaf. Iza ja lah jawab. Saya ingin memberi nasihat pada diri saya dan tuan-tuan puan-puan. Imam ini sebaik-baiknya membaca dari hafalan dia. Jangan nak nunjuk awak pandai. Kalau tak tahu, buat cara tak tahu, sudahlah. Apa tujuan nak membaca mushaf? Nak suruh hebat iban kita. Oh eman. Ya, siap teranum. Rupanya ada mushaf. Tujuannya apa? Nanti nak menunjuk hebat tu imam kita. Tak boleh. Awak tahu tu itu jelah. Maka imam sebaik-baiknya membaca daripada hafalannya. Namun jika dia tidak memiliki kemampuan hafalan ataupun bacaannya kurang baik, maka boleh dia melihat mushaf berdasarkan kepada asar daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan dia berimamkan maulanya bernama Zakwan. Dalam hadis Sahih Bukhari ada disebutkan wa kanat Aisyatu ya ummuha abduha Zakwan minal mushafu. Zakwan jadi imam, Aisyah jadi makmum. Zakwan ni pembantu dia. Dan Zakwan ini dia membaca mushaf ketika sembahyang. Ada asarnya. Namun para ulama mengatakan hal ini kalau boleh hanya dilakukan di dalam solat sunat yang digalakkan berdiri lama. Contoh kita sembahyang tarawih. Kita sembahyang tarawih. Kita di Pahang ni banyak masjid dia nak buat tradisi sembahyang tarawih 1 juzuk. Nak cari mana imam hafal 1 juzuk nak ngulang. Imam pun ramai yang al-hafiz. Tapi kalau main juh 20 ke atas ni ada masa bertukar juga. Jadi mereka pun nak memberatkan diri susah. Jadi dia akan buka masah. Sembahyang sunat tak ada isu. Dia isunya adalah sembahyang fardu. Sebab sembahyang fardu ini, imam memang disuruh membaca ayat yang tidak memberatkan dia dan tidak memberatkan makmum. Baca Nabi pun sebut dalam hadis, summa qra'a ma tayassara ma'aka minal Quran. Mu baca apa hak mudah ajalah. Mu jangan nyusah-nyusahkan diri. Sebab nak nampak awak, aku tu imam, kenalah baca panjang sikit. Akhirnya letak Quran sebesar alam di depan. Ada beberapa tempat, kita tak sebutlah di mana masjid-masjid. Kan kecil hati pula masjid. Dia letak Quran depan, mengilai-ngilai membaca. Makmum pun bukan tak ada kerja lah. Allah tak daya ke, menunggu baca sangat. Baca kepanjang gitu. Tilka rusul faddalna. Oh macam tilawah. Ulang pula lagi. Tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd. Senyap sekejap. Tilka rusul faddalna. Dia buat macam Arab datang jadi imam letih kita. Janganlah gitu, orang banyak kerjaan lain. Rumah tak kunci, pintu tak tutup, banyak benda. Jadi nyumpah makmum. Baca hak ma tayassara ma'ak. Apa yang mudah bagi kamu. Janganlah kecil hati pula untuk imam hak mengamalkan buka masah di masjid. Kita tak ada salah.
Tapi kalau ikut semangat agama aja, Iqra' ma tayassara ma'ak. Baca apa hak mudah untuk awak. Jangan menyusah-nyusah. Sembahyang sunat lain sebab memang ada galakan berdiri lama. Tul qiyam, berdiri lama dalam sembahyang. Ataupun tuan-tuan puan-puan sembahyang tahajud di rumah. Tengah malam. Bangun. Nak sembahyang tahajud seorang, surah benda kita hafal. Duha ke bawah, tak sedap. Tok Quran baca. Tapi pastikan sepit elok-elok. Kan tiup di kipas, hilang habis. Tadi surah lain, kan surah lain. Ni kena ada teknik ni atas pengalaman nantilah. Kepit elok-elok, lampu, pakai lampu yang boleh nampak. Sebab kalau terang sangat tak sedap sembahyang malam. Dia jangan gelap sangat. Kan tak nampak pula nak baca apa. Beli DIY tu lampu bateri tu untuk adalah. Umur-umur gini kena dah tahajud. Itu tak ada masalah. Ada orang tanya ke, Ustaz, saya ni surah panjang hak saya hafal Wadduha. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhir. Rasa panjang dah tu. Saya nak hafal lain tak dan dah Ustaz, tak jumpa berhenti pun ada. Qul ya ayyuhal kafirun tak jumpa berhenti. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Wala na'budu ma'abatum wala antum ma'abiduna ma'abud wala. Bila nak habis ayat ni? Rupa dia tak jumpa. Lakum dinukum tak jumpa. Ada. Ada hak bertukar. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Sob dulu ke hak dulu? Padam gitu. Benda dah sedia benak. Banyak nengok Netflix agak. Jadi ada hak tanya, Ustaz, saya terror baca Wadduha je Ustaz. Memang kalau pejam mata ke tengah apa saya boleh baca tak ada masalah. Boleh tak saya ulang je surah yang sama rakaat kedua? Rakaat pertama saya bukan baca. Saya baca Wadduha. Rakaat kedua pun saya baca Wadduha. Boleh tak Ustaz? Baik, benda ini ada perbahasan. Muaz bin Abdullah Al-Juhaini, dia pernah bercerita, ada seorang lelaki dari suku Juhainah cerita kepada dia, annahu sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra fi subhi idza zulzilatil ardu zulzilaha fi raq'ataini kiltayhima fala adri anasiya Rasulullah am qara'a dzalika amdan. Kata sahabat, aku pernah dengar Nabi idza zulzilatil ardi, pernah Nabi baca 2 rakaat betul-betul. Rakaat pertama baca Iza Zulzilah, rakaat kedua pun baca Iza Zulzilah lagi. Tapi kata para sahabat, fala adri annas ya Rasulullah am qara'a dzalika amdan. Cuma aku tak pasti, adakah Nabi sengaja baca 2 kali ataupun Nabi terlepas pandang. Itu kami tak sure, tapi kami pernah dengar. Ini hadis riwayat Abu Daud. Maka kata Ibnu Qudamah, berdasarkan riwayat-riwayat ini, sekiranya seorang membaca pada surah pertama, rakaat pertamanya satu surah, kemudian diulang lagi surah yang sama pada rakaat kedua, tak ada masalah. Tidak mengapa. Ini berdasarkan hadis daripada riwayat Abu Daud dengan sanadnya daripada lelaki Juhainah itu tadi, yang mana dia mendengar Nabi membaca dalam sembahyang subuh Iza Zulzilati ini tadi. Sebanyak 2 kali dalam satu sembahyang. Rakaat pertama Iza Zulzilah, rakaat kedua pun Iza Zulzilah lagi. Sama juga dalam satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, Nabi pernah kirim satu pelatun pasukan tentera untuk buat kerja perisikan. Jadi dalam pasukan itu ada seorang ustaz kagak, major ke kapten tak tahulah, tapi istilah saya ustaz kagak lah. Dia kerjanya jaga semayang geng-geng ni. Jadi ustaz ni ikut. Jadi ketika mereka pergi operasi, ustaz ni tadi wakana yaqra li ashabi fi salatim fayakhtim bi qul huwallahu ahad. Dia setiap semayang dia baca yang jahar semua baca qul huwallahu ahad. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Semayang maghrib pun qul huwallahu ahad, isyak pun qul huwallahu ahad, subuh pun qul huwallahu ahad. Itu surah dia baca. Jadi akhirnya benda mereka dah siap operasi perisikan, dapat maklumat, balik ke Madinah. Jadi sahabat cerita apa dapatan daripada risikan. Dan masa sembang-sembang cerita, ya Rasulullah ada nak cerita je lah, cerita benda pelik. Benda cerita.
ustaz kagak kita ni lah. Asyik baca Qul Allah panjang. Macam cerita santai saja mengadu pada Nabi. Jadi Nabi bila dengar cerita ini, Nabi terdiam. Saluhu li'aisyain yasna' zalika. Kamu pergi cari ustaz tu, pergi tanya dia, kenapa dia suka baca surah Al-Ikhlas tu? Baca kita tanya ke dia. Pergilah seorang anggota. Fasalu faqala li anha sifatur rahman. Fa ana uhibbu an aqra biha. Ustaz pun jawab, saya suka baca Qul Huwallah sebab surah ini adalah surah sifat-sifat Allah. Ialah surah tu kan Qul Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam, semua sifat Allah. Jadi saya galik, saya suka dengan ayat itu. Fa ana uhib an aqra biha. Saya suka baca. Sampai ke telinga Nabi, Nabi pun mengatakan, akhbiruhu annallaha yuhibbuh. Kamu beritahu pada dia, Allah pun cinta kepada dia. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi kata Ibn Arabi, perkara ini menjadi dalil boleh mengulang surah pada setiap rakaat. Boleh mengulang surah pada setiap rakaat. Tak jadi masalah. Tapi sekali lagi benda ni mencari adab. Kalau kita buat, orang tuduh kita makan alam buta. Tok Imam dah lah jakin bagi alam. Baca Qul Allah 2 rakaat. Letih Tok Imam. Kena kutuk. Terpaksa lah letak Quran semula di depan. Mengilai-ngilai bacaannya tu sekarang. Jadi benda-benda ini perlulah dijadikan perhatian kepada kita bersama. Saya ingat dengan umur kita sekarang ini, elok dah tatih-tatih menghafal Quran. Benda lagi nak buat duduk di rumah. Menghafal Quran lah. Apa, bukan suruh jadi Al-Hafiz. Hafal surah-surah yang Nabi suka baca. Jadikan amalan kita. Bawa semayang tu panjang sikit. Dan bukan sebab nak sebab nak bawa sunnah Nabi. Tapi balik kepada tadi, baca apa yang mudah pada kamu. Tapi kalau nak layan kemudah kita ni sampai mati, izajah lah nak layan kemudah kita ini. Jadi kalau ada masa, hafallah sikit surah-surah yang panjang. Tak perlu juzuk yang bawah-bawah, ambil yang juz 30 ke atas pun sudah boleh jadi keamalan. Sebenarnya ada lagi kita nak bincangkan untuk bacaan solat Isyak. Tapi saya ingat yang ini kita sambung pada minggu hadapan lah insya-Allah. Bacaan sembahyang Isyak. Lepas tu bacaan sembahyang Jumaat, sembahyang banyak lagi ni. Jadi kita tangguh minggu depan dululah untuk sembahyang Isyak, sembahyang Jumaat, sembahyang Raya dan sembahyang-sembahyang yang lain. Sekali lagi, untuk orang yang takut nengok-nengok dah tengah-tengah, dia kata, susahnya sembahyang. Tak, ini bukan cerita benda wajib. Tajuk kita 100 sunnah yang orang lupakan. Jadi ini yang Nabi amalkan dalam sembahyang dia. Tidaklah wajib. Kalau dapat kita buat, sudah pasti ada keberkatan. Cuma jangan menyusah-nyusahkan. Saya kira sekadar itu, insya-Allah pada kesempatan minggu depan kita sambung dengan belajar tentang bacaan solat Isyak. Menarik juga untuk perbincangan solat Isyak ini. Sebab ada bacaan-bacaan tertentu yang orang kita dia terlepas pandang. Maksud saya begini. Kita kalau orang baca Quran, Quran ni dia ada jawapan. Ada ayat-ayat yang tertentu kita kena jawab. Contoh macam Fatihah. Bila imam sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa jawapan kita? Amin. Ada lagi ayat-ayat yang lain. Tapi benda ni orang dah lupa. Contoh. Surah Wattini wazzaitun waturi sinin. Sampai pada ayat yang ke-8. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Patutnya makmum kena jawab. Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Berapa orang yang jawab? Gila. Ngantuk Tok Imam sekali. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Allahu Akbar. Untuk dia nak jawab. Nampak tak? Tok Imam pun tak tahu tu ada jawapan. Ada jawapan. Dia ada ayat-ayat dalam Quran ni yang ada jawapan. Macam contoh surah Mursalat ayat yang ke-50. Fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Kita kena jawab amanna billah. Dia ada jawapan dia. Ini akan datanglah kita akan bincangkan. Saya kira sekadar itu dulu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Kita bertemu pada minggu hadapan. Kita tutup pertemuan dengan doa. Moga majlis diberkati ilahi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم. اللهم إن كان في رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان مؤسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه، بحق دهائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتنا ما آتيت عبادك الصالحين. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah berkat waktu duhamu, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu. Limpahkan kepada kami segala yang telah engkau limpahkan pada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma aril haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Wa anil batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa la taj'alhu maltabisan alina fanadil. Faja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, tunjukkan pada kami yang benar itu sebagai kebenaran, dan rezekikanlah kami untuk mengikuti kebenaran itu. Dan tunjukkanlah kami kebatilan itu sebagai batil, dan rezekikanlah kami untuk menjauhi kebatilan itu. Janganlah jadi kami terkeliru atas agama ini hingga kami sesat, dan jadikanlah kami orang-orang yang bertakwa sebagai pemimpin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أعلم.